Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan menjawab mengenai tajuk kuantum tenaga. Okey, kuantum tenaga ni kita ada dua, kita terdiri daripada dua lah. Satu dipanggil spektrum selanjar, satu lagi adalah spektrum garis. Okey, so ini cikgu buat dalam untuk awak bandingkan. Yang pertama, spektrum selanjar ni dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih melalui prisma. Nah, ini adalah mengenai prisma nah. Okey, cahaya putih ni adalah cahaya tampak awak tu lah, yang warna pelangi tu. Dan jadi seterusnya result dia akan menghasilkan 7 warna cahaya tampak dalam julat 400 nanometer ke 750 nanometer. Yang ni starting daripada awak punya ungu color ungu tu sehingga ke color merah. Okey, dan ia dikatakan bersifat selanjar ataupun dalam bahasa kita adalah berterusan kerana tiada julat pemisahan antara warna. Okey, dan spektrum garis pula dihasilkan secara pemanasan gas. Okey, maksudnya di sini bila gas itu dipanaskan, gas kan daripada atom ataupun molekul. Jadi bila gas ini dipanaskan atau molekul ini dipanaskan, dia akan teruja. Okey, dan dia juga akan dilihat melalui prisma. Okey, dan hasilnya ia akan menghasilkan koleksi garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Okey, dia ada panjang gelombang dia tertentu, dia ada frekuensi dia tertentu. Macam yang ni kita nampak continuously warna dia, macam awak tengok warna pelangi. Okey, dan dia dikatakan bersifat diskrit dengan setiap unsurnya menghasilkan ciri spektrum garis tersendiri. Okey, kita tengok pula slide berikutnya. Okey, yang ni contoh spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey, bagi spektrum yang ni yang cikgu kata tadi, black body, ingat tak jasad hitam kita belajar minggu sudah. Okey, dia akan dipancarkan melalui prisma. Apa yang dia akan dapat, ini dipanggil spektrum selanjar, continuous spectrum. Okey, dan yang ni adalah yang menghasilkan spektrum garis. As you can see, kita ada dua jenis, nampak? Okey, kalau kita ambil gas ataupun gas yang dipanaskan, jadi kita pancarkan melalui prism, apa yang kita akan dapat, nampak warna pelangi ni, dia dapat satu sharp line biru, ungu. Lepas tu dia ada biru and then dia ada indigo, lepas tu biru, lepas tu hijau dan sebagainya lah, betul. Dan background dia is hitam. Dan awak boleh nampak julat-julat dia ni, nampak? Yang ni panjang, yang ni pendek. Ini adalah yang dikatakan spektrum unik tadi. Alright, ini pula adalah kalau kita letakkan satu black body, kita pancarkan dia melalui gas. So apa yang berlaku apabila melalui prism, warna dia ada. Okay, right? Dan tapi bahagian warna ini yang sepatutnya tadi berwarna, dia tukar jadi hitam semua. Tapi awak boleh tahu lah warna tu warna apa sebab you tengok dia duduk dekat package apa. Macam this one dia duduk dekat warna ungu. This one is more to indigo. This one is more to the biru. Okay. You boleh nampak macam this one dia memang bagi colour sendiri. Alright. This one is awak punya spektrum garis. Yang ni adalah spektrum garis juga, iaitu absorption spectrum. Iaitu maksudnya spektrum yang diserap. Okay. The next one kita tengok takrifan kuantum tenaga. Kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit. Okey, ini adalah menurut teori Planck dan Albert, mereka kata kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit. Okey, jadi tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang kita kenali sebagai foton. Okey, tenaga cahaya wujud dalam paket cahaya atau paket tenaga iaitu kita panggil foton. Di mana foton ini takrifannya adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Dan paket tenaga diskrit bergantung kepada frekuensi. Maksudnya foton. Ini the word dia is foton. Foton bergantung kepada frekuensi. Nanti awak tulis foton. Okey, tenaga foton ni adalah secara simbolnya berkadar terus dengan frekuensi gelombang iaitu F. So E berkadar terus dengan F. Jadi E sama dengan HF kalau kita nak jadikan dia persamaan. Jadi H ini siapa? Di sini cikgu maklumkan H ini adalah formula Planck iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule sesaat. Bukan per saat, Joule sesaat.
Okay, next. Kita nak tengok sifat kedualan gelombang. Okay, kita tengok sifat kedualan gelombang. Tapi sebelum tu, if you refer to the textbook, kita ada contoh satu dan you boleh belajar mengira kat situ lah, boleh. Okay, jadi kita tengok pada sifat kedualan gelombang zarah. Okay, kita dah tahu cahaya adalah sejenis gelombang elektromagnet. Okay, gelombang yang main dalam bentuk sinusoidal tu. Okay, jadi kalau gelombang elektromagnet maksudnya cahaya, kita fokus kepada cahaya tampak. Gelombang elektromagnet banyak kan, kita ada cahaya sinar gamma, sinar X-ray, sinar ultraviolet. Lepas tu kita ada sinar tampak, lepas tu infrared, and then we have a micro dan juga radio. Betul, itu adalah gelombang elektromagnet. Jadi cahaya is one of them. Cahaya adalah salah satu daripada gelombang elektromagnet. Kemudian cahaya ni bila dia gelombang elektromagnet, maka dia akan mempunyai sifat gelombang. Macam mana kita nak tahu dia mempunyai sifat gelombang? Okey, kerana dia boleh mengalami 4 fenomena ni, iaitu fenomena pantulan, fenomena pembelauan, pembiasan dan juga interference. Okey. Kita tengok satu bagi contoh pembelauan contohnya. Okey, ini adalah gelombang. Right? So bila dia melalui celah, dia akan disebarkan. Betul tak? Gelombang akan mengalami penyebaran. Bentuknya pun berubah. Ini kita panggil gelombang. Okey? Dan tadi bila saya kata kedualan tu adalah dua sifat, iaitu gelombang ya, zarah pun ya. Jadi kalau kita kata objek itu bersifat zarah, ia akan mempunyai momentum. Macam kita manusia ni, kita is a zarah. Okey, kita ada momentum kita sebab kita ada jisim. Dan kita boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, ni macam contoh ni dia bagi guli. Okey, jadi isu ini kita jumpa oleh saintis Louis de Broglie ni. Jadi de Broglie ini dia menyatakan semua zarah boleh menunjukkan ciri gelombang. This one dia kata dulu secara hipotesis tapi dia tak buat eksperimen. Okey? Tapi bila dia buat eksperimen, de Broglie ni dia hanya mampu menunjukkan zarah yang berjisim kecil je. Kalau macam guli dia tak boleh tunjuk macam gelombang. Faham tak? Kalau guli, kalau dia melalui satu lubang, awak akan dapat pop sebiji guli keluar dan dia kena pada permukaan. Itu saja. Dia tak ada menunjukkan ciri-ciri penyebaran. Faham tak? Nah, jadi di sini de Broglie dia baru sedar bahawa dia tak boleh tunjuk untuk semua zarah. Jadi hanya zarah yang berjisim kecil sahaja yang boleh menunjukkan kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Okey, contohnya seperti elektron, proton, neutron. Itu zarah yang kecil. Yang mass is very small. Faham? Jadi dia boleh menunjukkan sifat gelombang dia juga boleh menunjukkan sifat zarah sebab jisim dia sangat-sangat kecil. Jadi untuk bahagian ini saya nak awak rujuk muka surat 230 dan 231. Dan awak tulis dah persamaan yang ditunjukkan. Okey, iaitu lambda sama dengan H per P, lepas tu lambda sama dengan H per mv. Di mana momentum itu adalah jisim darab dengan laju. Boleh nak? And then you baca the notes in dalam muka surat 231. Okey, macam mana kita tengok bahawa kalau saya gunakan elektron ataupun saya gunakan merkuri, merkuri itu adalah satu gas, satu atom yang bersifat cecair. Logam yang bersifat ciri-ciri cecair macam itulah. Alright, so benda ni bila awak gunakan lapisan grafit ke, awak gunakan mikroskop elektron ke, then you can see the image macam yang ditunjuk in the textbook muka surat 231. Boleh nak? Okey, lepas tu berdasarkan teori yang tadi de Broglie ni kata, okey, dia dah dapat tunjukkan bahawa bagi zarah kecil yang jisimnya kecil, dia boleh bersifat sebagai gelombang. Jadi berdasarkan teori ini, kita faham cahaya adalah gelombang elektromagnet. Dia dah memang gelombang dah. Okey, jadi cahaya adalah bersifat kedualan gelombang zarah. Sebabnya pasal apa? Ni dia. Yang pertamanya, zarah adalah suatu gelombang. Yang ni awak dah belajar last year, form 4. Okey, dan sekarang awak faham cahaya bersifat zarah. Okey, dalam kes ini, cahaya tadi dalam gelombang. Macam mana kita kata dia bersifat zarah? Tengok gambar ni. Gambar yang di sebelah kanan.
Awak boleh nampak kan shape gelombang tu kan. Inilah yang dipanggil kuantum tenaga. Iaitu cahaya, tenaga cahaya yang datang dalam bentuk paket. Maksudnya banyak gelombang ni kita gabungkan jadi in one packet. Nampak? Daripada nothing sini dia mula bentuk. Ya, akhirnya dia dapat satu sharp zarah. Faham? Ni contoh. Ni sinar laser hijau, laser biru, laser merah. Boleh tengok. This one is a contoh of photon. Faham? Yang nak menunjukkan dia tu adalah satu zarah. Boleh? Jadi kita faham di sini cahaya dia bersifat kedualan gelombang zarah. Dia mempunyai ciri gelombang dan dia juga mempunyai ciri zarah. Bila dia in a packet, dia adalah satu zarah. Okey, jelas Okey, seterusnya. Foton dalam keadaan pegun, yang kena remember dalam textbook tak ada. Okey, foton dalam keadaan pegun dia tidak mempunyai jisim. Okey, zarah ni kalau dalam keadaan you stagekan dia, you restkan dia, you rehatkan dia, dia tak ada jisim. Alright? And then foton ni kalau dalam vacuum dia akan merambat sama seperti kelajuan cahaya. Okay, same as kelajuan cahaya. Okay, lepas tu soalan yang penting sekarang ni, adakah semua zarah boleh bersifat kedualan zarah gelombang? Ini adalah bagi kes cikgu, saya terlupa tulis dan tidak tulis. Patutnya gelombang zarah, saya tulis zarah gelombang. Sebenarnya boleh, tapi kenapa kita tulis gelombang zarah dahulu? Okey, daripada gelombang, ada banyak-banyak gelombang, you paketkan dia, you jadikan dia kuantum tenaga, maka dia akan menjadi zarah. Tapi kalau soalan saya tanya, adakah zarah boleh bersifat kedualan zarah gelombang? Maksudnya saya nak zarah dulu. Maksudnya macam kita ni zarah, manusia ni adalah zarah, buli adalah zarah. Boleh tak kita menjadi satu gelombang? Fikir balik, boleh tak awak tu menjadi gelombang? Tak boleh kan? Jadi sebab itulah dia bermula dengan perkataan dia sifat kedualan gelombang zarah. Ada sempang, jangan salah tulis. Okey? Jadi semua zarah tidak boleh bersifat gelombang. Tetapi semua gelombang boleh bersifat zarah apabila dia dipaketkan. Dia dikuantumkan, datang in a packet macam awak makan biskut in packet tu. Faham? Alright, so kita rujuk, kalau ikut sini cikgu kata rujuk muka surat 232. This one is for the formula. Okay, jadi tenaga cahaya tadi kita dah tahu, foton E berkadar terus dengan F. So bila kita jadikan formula, E sama dengan HF. Itu adalah untuk tenaga satu foton. Okay, kalau saya ada more than satu foton, rujuk muka surat 232. Okay, kalau saya ada lebih daripada satu foton, maka dia akan jadi E sama dengan NHF. N itu adalah bilangan berapa foton awak ada. Kalau 10 darab HF. Okay, bagi gelombang elektromagnet pula, disebabkan dia adalah gelombang, maka kita akan guna E sama dengan HC per lambda. Macam mana dia dapat? You terbitkan ikut from your textbook. Lepas tu rujuk contoh 1, rujuk contoh 2, rujuk contoh 3. Faham tak? And then you jawab praktis formatif 7.1. Okay. So hari ni tak lama pun cikgu nak cerita macam tu. Tapi sebab dia ada gambar-gambar nak tunjuk, sebab tu cikgu sedia slide juga. Tolong buat praktis formatif 7.1. Jawab soalan pertama, kedua dan ketiga itu nanti minggu esok pagi kita bincang dan kita akan masuk belajar mengenai kesan fotoelektrik. Okey, ini dah akan sampai pada 7.2 lah, bab ni tak lama sangat pun. Faham tak? Okey, thank you. Jadi hari ni kita punya kelas selesai. So harap awak buat nota, awak boleh guna video ni
catat dan bila salin nota tu baru awak masukkan info-info yang cikgu sedang cakap ni. Faham tak? Okey, so terima kasih dan selamat Hari Merdeka.